kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab Lidah Hadrat Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabi nizam syarifahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta allazi tafirruuna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya kata olehmu ya Muhammad, mati yang kamu cuba melarikan diri daripadanya, maka sesungguhnya mati itu akan mendapati kamu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Qul innal mauta allazi tafiruhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ala alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang nyata dan juga perkara yang tidak nyata, dan kamu akan diberitahu tentang apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib kepada setiap orang muslim. Alhamdulillah. Yang mati Pak Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, sebenarnya pengurusi surau, yang terpaksa sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah. Kita banyak tidak syukur kepada Allah kerana sekali lagi kita dapat bersama malam ini. Malam ini kita baca kitab Jawharah Marhum, ya. Muka surat berapa tuan? 190. 190. Jawharah Marhum 190 baris 11 ke atas. Baris ke-11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Mengambil ruhnya padahal ia tertawa-tawa. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Baik, insya-Allah kita lihat Jawharah Marhum yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani Allah Taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mayat mengetahui ia akan orang yang memandikan dia. Mayat mengetahui ia akan orang yang memandikan akan dia. Siapa yang memandikan? Tok Bilal ke, Tok Siap ke, Bilal wanita ke? Kalau perempuan Bilal wanita. Kan anak-anak ke, cucu ke, suami ke, atau isteri yang memandikan. Okey. Jadi diketahui oleh mayat. Cuma dia tak boleh cakap dah, tak boleh dah berkata, tapi dia tahu siapa yang memandikan. Dan orang menanggung akan dia, dan orang yang menanggung akan dia pun dia tahu, dan orang yang mengkapat akan dia pun dia tahu, dan orang yang menurun akan dia ke dalam lubangnya. Lubang mana? Lubang kubur.
Orang lubang kubur kan, lubang lahat. Jadi si mayat tu mengetahui, cuma dia tak boleh bercakap. Tu ialah bila nampak siapa kan, si mamat ke, si adik ke, yang memandikan, menguruskan dia, cucu dia ke, tak? Ada separuh cucu kadang-kadang anak-anak ni pun tak tahu kan, duduk jauh je kan. Dia biarlah Bilal siap uruskan, orang lain uruskan, patutnya dia yang uruskan. Baik. Dan demikian lagi melihat ia akan barang yang diperbuat oleh ahlinya. Maka jikalau kuasa atas berkata-kata, nescaya menegah ia akan mereka itu dengan berteriak ataupun meratap-ratap. Satu lagi maknanya melihat dia akan orang barang yang diperbuat oleh ahlinya. Siapa ahli dia? Siapa ahli keluarga yang masih tinggal? Kalau suami meninggal, mungkin isteri yang masih tinggal. Kalau isteri meninggal, suami yang masih tinggal di dunia, yang masih hidup kan. Jadi si mayat tadi mengetahui barang yang diperbuat oleh ahli dia. Maka jikalau kuasa ia atas berkata-kata, nescaya menegah ia akan mereka itu daripada berteriak dan meratap-ratap. Ada ahli yang tidak apa tu, tak redha lah dengan pemergian si mati. Dia tak boleh terima dengan kematian si mati. Jadi yang masih hidup ni meratap. Jadi Islam menegah daripada meratap. Hanya sekadar menangis boleh, tapi meratap-ratap, mengguling-guling, mengoyak-ngoyak baju, mengoyak-ngoyak tudung, itu tidak dibenarkan. Kerana si mayat akan diseksa di dalam kubur. Kalau seandainya ahli warisnya meratap, nangis, melolong lalang, melolok dan sebagainya. Dan beriwayat oleh Ibnu Abi Dunya daripada Umar bin Khattab, berkata ia, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, tiada daripada mayat yang dihantarkan atas pengusungnya maka dijalankan dia 3 langkah, melainkan berkata ia dengan perkataan yang mendengar akan dia oleh mereka yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan para jin dan manusia. Para jin dan juga manusia. Ini kata siapa tuan-tuan? Riwayat siapa? Abi Dunya daripada Sayyidina Umar. Sabda Nabi tadi, tiada daripada mayat yang dihantarkan di atas pengusung. Hantaran angkat petak pengusung. Maka dijalankan dia 3 langkah. Bergerak 3 langkah. Kan ada imam kadang Bilal kata, jalan 3 langkah. Fatihah, Al-Fatihah. Kan? Dijalankan dia dengan 3 langkah, melainkan berkatalah ia dengan perkataan yang mendengarkan dia oleh mereka yang dikenali Allah Ta'ala, melainkan para jin dan manusia. Jin manusia tak dengar, tapi si mayat dengarlah. Gitu. Dan berkata mayat, hai segala saudaraku, dan orang yang menanggung akan mengusungku, jangan tertipu daya kamu dengan kehidupan dunia seperti barang yang menipu daya akan daku. Ini kata si mayat. Kata si mayat tadi kan, dia pesan pada keluarga dia ataupun orang yang mengusung akan dia, menguruskan dia, janganlah kamu semua tertipu daya dengan kehidupan dunia, kosongan dunia. Kerana kehidupan dunia ni adalah bersifat sementara sahaja. Semua sementara, semua pinjaman. Tak? Lambat laun kita akan bagi, meninggalkan dunia. Dah koreh suka, masing-masing dah koreh, tak dapat apa-apa dah, tak boleh nak bostan lagi. Malaikat maut dah sampai, tak boleh apa lagi. Malaikat maut tak boleh nak undur-undur je. Kan? Nak minta izin kat malaikat maut, alah tunggulah sekejap, dia nak uruskan harta jap, boleh tak? Tak dapat dah untuk maut. Tepat masanya. Kerana aku, kata malaikat maut, ikut tepat masa. Pukul 10, pukul 10. Pukul 10, pukul 10. 10, 5 saat, 10, 5 saat, kata malaikat maut. Tak boleh nak bostan, tak boleh nak cepat dan sebagainya. Jadi kata mayat,
hai segala saudaraku dan orang yang menanggung akan mengusungku, jangan tertipu daya kamu dengan kehidupan dunia seperti barang yang menipu daya akan daku, dan bermain-main dengan kamu oleh zaman seperti barang yang bermain-main dengan daku akan daku. Tinggal segala harta peninggalanku bagi warisku. Dan aku dah tinggalkan segala harta benda. Mana dulu kat dunia dulu aku rajin kumpul harta sebanyak mungkin kan. Macam tu. Jadi bila mati habis, tinggallah kat waris. Kalau waris okey kan, dia jaga harta dengan baik kan, diwakafkan harta tu dan sebagainya. Tapi kalau jenis waris yang kata cukup bercakap, cukup bergaduh, jadi akhirnya sampai dia bergaduh dan memutuskan hubungan pribadi disebabkan harta ditinggalkan oleh si mati tadi. Macam tu. Baik. Dan Tuhan Malikul Dian. Malikul Dian maknanya Tuhan yang memiliki agama mana hari kiamat, membantahi akan daku dan menghisap akan daku, dan kamu mengiringi akan daku, dan kamu tinggalkan akan daku. Allah Subhanahu Wa Taala besok akan menghitung kita lah segala amalan kita, harta-harta kita tinggalkan tadi, di mana kita dapat dan ke mana kita habiskan. Kemudian dihisap akan dia. Kemudian aku mengiringi akan daku, kata semayat, dan kamu dah iringkan aku, kamu tinggalkan aku kat kubur. Kata kamu semua balik. Sebabnya Nabi SAW bersabda, yang mengiringi mayat tu ada berapa tu dah? Berapa perkara yang mengiringi mayat? 3 perkara. 3 perkara mengiringi mayat pergi ke kubur. Gitu. Pertama, amalan dia. Kedua, harta dia. Ketiga, ahli keluarga dia. Daripada 3 tu, kembali 2, tinggal 1. Kembali 2, tinggal 1. Mana yang kembali? Harta kembali. Kan, kereta yang dia hantar kita tu akan kembali semula ke rumah kan. Anak-anak pun kembali dia. Isteri ke suami semua kembali ke rumah. Tak ada dia nak tidur kat kubur tu lah. Kan? Kalau tidur kat kubur kan kamu kata orang gila kan. Dia masing-masing baliklah. Balik ke rumah pun masing-masing berkira-kira dah. Ayah agak mana simpan geran tanah kan? Macam tu lah. Mana simpan geran tanah. Rumah sewa tu macam-macam lah. Bincanglah dia beradik tu pasal harta orang tua kan, telah menjadi dunia tadi. Kereta siapa dapat? Motor siapa dapat? Rumah ni siapa dapat? Mula tu bagi-bagi kan. Macam tu. Bila si mati telah pun meninggal dunia. Yang tinggal tadi 1. Itulah amalan saja yang bersama dengan si mati tu. Kalau amalan yang baik, alhamdulillah lah, bercahayalah kubur. Kalau amalan tak baik, tak tahulah dalam kubur tu apa benda. Ular ke, kalau jongking ke, apa benda dalam kubur tu macam-macam itu kan. Sampai galak. Gitu. Baik. Dan daripada Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, berkata ia, barang siapa mengetahui akan bahawasanya mati itu tempat datangnya, dan hari kiamat itu tempat janjinya, dan di hadapan Allah Ta'ala itu tempat berhentinya, maka sebenarnya bahawa panjang pada dunia itu duka cita. Panjang kan? Panjang, betul tak? Panjang pada dunia itu duka citanya. Kata Hasan Basri, berkata ia, barang siapa mengetahui akan bahawasanya mati itu tempat datangnya. Mati itu tempat datangnya. Kemudian hari kiamat itu tempat janjinya, janji Allah. Kemudian di hadapan Allah Ta'ala tadi tempat kita berhenti. Hari kiamat besok kan kita semua berhenti di padang mahsyar. Berhenti di padang mahsyar. Akan dihitung segala amalan-amalan, harta benda dan sebagainya. Dan sebenarnya bahawa panjang pada dunia itu duka citanya. Pancang. Panjang.
Panjang pada dunia. Betul? 8 ayat itu lah. Sekejap saya tengok dulu. Dia ada, saya bawa ada yang bahasa Melayu ni. Okey. Dan bahasanya bahawa panjang dunia itu cerita. Betul lah, panjang lah. Barang siapa mengetahui akan bahasanya mati itu tempat datangnya, dan hari kiamat itu tempat janjinya, dan hadapan Allah Ta'ala tempat berhentinya, maka sebenarnya bahawa panjang pada dunia itu duka cerita. Mana panjang dunia ni, hidup panjang di dunia ni, dia bawa macam satu duka cerita lah. Kan ada orang umur panjang kan, 100 tahun. Jadi dia pun nasib fikir bila pun nak mati. Kawan satu sekolah dah lama mati dah. Kawan satu permainan dah lama mati dah. Jiran dah lama dah mati. Kan? Kawan kancing dah lama mati. Aku ni bila dah mati? Tak mati-mati ni, ya Allah, kau cabutlah nyawa aku cepat. Sampai macam tu lah, sanggup berdoa dia tu. Sebab tak nak tarik nyawa cepat. Jadi maka sebenarnya bahawa panjang dunia tu sebenarnya duka cerita. Tapi kalau amalan kita baik, insya-Allah lah tak ada masalah. Kerana sebab orang ni dia syukur kan usia dia tu panjang. Tapi dengan baik, dengan syarat buat baiklah. Nabi pun pernah sabda kan, sebaik manusia itu itulah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sejahat-jahat manusia ni orang yang panjang umur, jahat amalan dia. Syarat buat baik. Baik, seterusnya tuan-tuan, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam lagi, ma min 'abdin yamurru bi qabri rajulin kana ya'rifahu fid dunya fasallama alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Tiada daripada hamba yang lalu di atas kubur orang lelaki yang dia kenal di dunia dahulu. Fasallim alaihi, lalu dia bagi salam ke orang tadi. Dia bagi salam, assalamualaikum Mamat, assalamualaikum Khadijah, assalamualaikum apa Nafsia, kan? Kawan dia. Kawan tu kat dunia tu suka berburak, suka berwasap kat dunia tu kan. Suka kata bersembang, membawang kat dunia tu. Jadi tiba-tiba dah meninggal dia, pergi dia dulu. Okeylah, kita lalu kat kubur bagi salam kat dia. Dia jawab salam tu, tapi dia tak longgar lah. Kalau longgar guys, tak tahu nak cakap kau dengar kan? Mungkin kata tak cukup tanah lagi. Betul tak? Baik. Dan akan dia beri salam atasnya, malaikat dikenal dia akan dia, dan mengembali atasnya akan salamnya. Dikembalikan salam atas dia. Kita salam, beri salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar. Ahli kubur kan? Berilah salam pada dia. Kalau dia kenal, dia jawab. Kita dengar lah. Dalam kubur kan, dalam roh. Dan pada setengah riwayat, dan jikalau tiada dikenalnya akan dia sekalipun, maka menjawab dia akan dia sekalipun tak kenal kita. Tak kenal. Mungkin kita kenal dia tak kenal kita. Kerana dunia kan biasa, kadang kita kenal orang tak kenal kita. Macam saya ceramah kan, saya ceramah ni, saya tak pernah nama tuan-tuan ni, nama perempuan ni. Kecuali yang rajin bercakap berbual ke dia tak pernah. Yang tak rajin berbual pun tak pernah. Tapi muka tu cap lah. Ini orang Taman Tampin Jaya kan. Orang surau Taman Tampin Jaya. Pernah lah tu. Tapi nama tak tahu. Tapi orang ni cap lah. Dia tu. Baik, seterusnya. Dan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min rajulin yazulu qabra ahihi wa yajlisu alaihi illa ista'nasa wa radda alaihi hatta yakuma." Tiada daripada lelaki yang menziarah akan kubur saudaranya dan duduk ia di atasnya kubur. Cuma atas kubur ni sebenarnya tak digalakkan kita duduk lah.
Melainkan berjinak-jinak ia dengan dia dan menjawab ia atasnya hingga berdiri ia dalam kubur. Masya-Allah. Sehingga berdiri ia daripada kuburnya. Waradda alaihi hatta yakuma. Dia kembalikan jawab salam tadi hatta yakuma sehingga dia berdiri. Tak tahu macam mana keadaan di kubur, tak tahu lah. Kerana kubur ni sempit kan. Kubur ni sempit, ngam-ngam je. Kan tengok kalau mati tu, siapa yang datang ke rumah tukang ukur tu buat tali tip. Buat tali tip kan ukur. Okay, panjang berapa, lebar berapa, nak buat kain kapan kan. Biarlah dia lebih kapan tu biasa dilebihkan kain kapan kan. Sebab nanti kita nak ikat-ikat dan sebagainya kan. Jadi dia. Tapi saiz tu biasanya ngam-ngam je lah. Ngam-ngam je lubang kubur tu. Jadi tu. Kalau tak kono ukuran tadi, terpaksa keluarkan balik mayat tu. Gali balik. Besarkan sampai tu kan. Susah juga orang nak buat gali kubur ni. Senang. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada sesahabat kita ni yang tugasnya menggali kubur je. Walaupun kadang-kadang dia minta bayaran. Ni tak bayar lagi ni, kubur dah gali ni, macam mana ni? Kubur dah gali, belum bayar lagi. Macam tu. Betul. Aja. Kubur dah gali ni. Betul tak? Ni tak bayar lagi hutang ni, macam mana ni? Si mayat pun comel kan? Comel kan? Macam mana ni tak bayar lagi. Tapi Ustaz, ya, dari kubur dia memang saya buat. Tapi saya belum pernah ukur apa? Buat ukur apa? Saya dah tahu agak-agak 6 kaki setengah. Okey. Lubang lahat tu lebih kurang sama juga dia 6 kaki. Okey. Jadi bila masuk tu memang apa lah? Ngam-ngam lah. Sekarang apa? Dia dah orang tu diukur dah. Ini tak apa, ni dah tak ada lah. Ada separuh dia ukur. Ada separuh tak ukur. Dah, pasal saya dah tahu, dah biasa kan. Ni agak-agak lah tu. Tepat agak tu. Tepatnya. Okey. Orang lama. Orang lama dia tahulah. Okey, dia dah agak dah anggarannya berapa panjang orang tu, berapa tinggi kan. Boleh lebar dah sikit. Tapi ada separuh tu terpaksa lah. Buat tadi tip ke, bawa tadi apa ke, ukur lah panjang. Ada Ustaz kan. Okay. Pada masa-masa tu memang dah cukup berapa bila kita nak masuk. Apa bila masa-masa tersangkut. Tersangkut. Okey. Habis apa balik. Apa naikkan balik. Okey. Buat balik. Okey. Yang masa tu saya bawah juga masa-masa tu buat. Tak juga boleh. Tak boleh masuk juga. Tak boleh masuk. So dah macam lah. Habis apa? Dan bagi tahu orang-orang sekeliling tu. Okey. Saya nak jumpa keluarga dia. Okey. Saya panggil keluarga dia. Okey. Yang orang ni semua jauh. Okey. Tak nak dengar apa-apa tu. Okey. Habis saya tanya pihak keluarga dia. Okey. Semasa ayat apa? Hidup. Apa yang dia punya, apa yang dia buat. Okey. Dia pun nak perasan tak apa. Okey, tak apa lah. Tak perasan tak apa. Tapi kita akan masukkan juga ada. Tapi ada beri syarat ke dia. Tapi kalau saya nak masuk ni, saya minta kepada kau sikit. Tapi saya buat kasar sikit. Tapi kasar tak kau kasar lah. Sikit kasar. Kasar tapi tak apa kasar. Macam mana tu? Tapi biasa tu. Okey. Saya buat pelan, ngomong apa tu. Saya pun duduk, apa tu. Lutut kena. Tolakkan dengan apa tu. Tolak sikit. Okey. Masuk. Tolak sikit masuk. Okey. Boleh dah. Boleh. Kasar sikit dah. Mana lah bahasa nak pakai apa tu. Betul nak. Okey. Guys, apa satu kata? Guys, apa tu? Yang depan ni, depan ramai ni. Itu tak manis tu. Tahu ni kan. Kita minta jangan gitu lah kan. Ada memang ada. Ada kadang-kadang tu nak masukkan, kadang ada apa? Memang dah berasih bawah tu. Tiba-tiba nak masukkan tengok apa? Ada tanah lemak dia. Lepas ke tanah tu. Kali kita pun saya dah tahu kita sejam lah. Jadi kita masuk biasa lah. Okey. Tapi ada satu orang masuk.
dia ambil tembak apa lah, tapi dia kawan juga lah. Dia tengok. Dia tak boleh masuk dia dah. Okey. Panjang lagi tak tu? Tak boleh masuk. Tak panjang lagi tak? Lepas dia ada jam dah. Panjang lagi ke? Panjang lagi ke? Tak. Bila? Tak muncul lah. Okey. Bahagian masing-masing lah kan? Oh ya. Yeah. Kira bahagian masing-masing lah tu. Dia tu. Baik, insya-Allah kita sambung lagi. Dan riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anasu mayakunul mayitu fi qabrihi iza zarahu man kana yuhibbuhu fi dari dunya. Fi dari dunya. Betul tak? Mana dia? Tak, kadang saya kalau tengok Jawi juga. Jawi dan juga baik. Apa benda tadi? Anasa. Oh, dalam Jawi tu dia tak ada baris. Dia tak baris. Muka surat 191 bagi kedua kan? Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anasu mayakunul mayit fi qabrihi iza zarahu man kana yuhibbuhu fi dari dunya. Bermula terlebih-lebih berjinak-jinak keadaan mayat dalam kubur itu apabila menziarahikan dia oleh orang yang ada ia kasihakan dia dalam dunia. Terlebih berjinak-jinak. Keadaan mayat itu dalam kubur, kemungkinan besar makna terlebih berjinak ni sukalah. Suka atau gembira kan? Mayat tu suka, mayat tu gembira. Apa yang datang ziarah tu ialah orang yang dikenal. Mungkin suami dia ke, ataupun isteri dia, ataupun anak-anak dia. Betul tak? Mak dia ke yang datang ziarah, kalau yang mati tu anak. Ataupun ayah yang dia datang ziarah. Jadi mayat yang dalam tu sukalah. Dia. Apabila datang ke dia orang yang dikasihakan dia dalam dunia. Dan riwayat setengah orang yang solehin, seorang yang soleh, lalu aku di atas kubur orang banyak, maka aku bacakan Fatihatul Kitab, suratul Fatihah, dan aku baca juga Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan Qul a'udzu, kedua-duanya tiga kali. Dan dia akan pahalanya bagi orang ahli kubur. Maka mengambil akan dapu oleh mengantuk kan? Mengambil akan dapu oleh mengantuk. Mana dia ditimpa oleh mengantuk lah. Maka kulihat akan nur turun daripada langit, penuh akan bumi. Penuh kan? Penuh akan bumi. Bahasa lama tu kan. Panunha. Panah. Panah ni bukan panah kan, penuh. Bahasa Jawi lama kan. Biasalah tu. Penuh akan bumi dan dipotong daripadanya diri akan tiap-tiap kubur sesuatu. Dan kata yang berkata bagiku, inilah pahala bacaan kamu yang kamu hadiahkan kepada mereka itu. Inilah dia hadiah pahala yang kamu bacakan ketika kamu hidup dalam dunia, ataupun ahli keluarga yang masih hidup membacakan akan dia. Jadi orang dalam kubur tu dia pungut lah. Sebut dalam kitab lain tu ahli kubur tu waktu malam-malam tertentu masing-masing dia akan bawa dulang, macam tulang lah. Dan ahli kubur tu lah dia akan bawa dulang. Masing-masing macam ada satu dulang, masing-masing bawa. Kemudian masing-masing memungut akan macam cahaya-cahaya yang turun ke dalam kubur dan dimasukkan ke dalam dulang masing-masing, dan masing-masing bawalah balik ke dalam kubur masing-masing. Tetapi ada yang tidak membawa apa-apa. Ada yang bawa dulang tapi tak dapat apa-apa. Kenapa? Kerana ahli keluarga dia yang masih hidup tidak membacakan sesuatu untuk ahli waris yang telah meninggal dunia. Jadi ahli keluarga yang mati ni, yang masih mati yang dalam kubur tu, mereka hanya bawa dulang tapi dulang kosong.
Tak dapat apa-apa. Sebab ahli keluarga dia tak ada hadiahkan apa-apa yang masih hidup. Ha? Tak berisi. Tak berisi lah, kosong lah. Dulang kosong lah. Itu dia sebut dalam kitab lain lah. Tapi mana-mana ahli keluarga yang menghadiahkan pahala kepada si mati, ahli keluarga yang mati, jadi mereka dalam kubur tu dia pungut lah nur ataupun cahaya-cahaya tadi, dan dimasukkan ke dalam dulang masing-masing dan dibawalah ke tempat masing-masing. Baik. Itu sebabnya kan kita gajing-gajingkanlah hadiahkan pahala kan Fatihah tu apa-apa ayat yang patut kepada keluarga kita yang telah pun meninggal dunia, insya-Allah. Baik, so ya tuan-tuan, qala alaihi salatu wassalam, ma min muslimin marra bi qabrin min maqadil muslimin illa qala lahu ahlul qubur ya ghafilun law alimta ma ta'lam lazaba lahmuka ala jasadika wa damuka ala badanika wa damuka ala ya badanika. Ma min muslimin marra bi qabrin, tiada daripada mana-mana muslim marra lalu ia bi qabrin dengan satu kubur min maqaqibil muslimin daripada kubur-kubur orang Islam illa qala lahu, kecuali berkatalah baginya ahlul kubur kepada ahlul kubur, ya ghafil, wahai orang yang lalai, wahai orang yang lalai, lau alimta, jikalau kamu tahu kan, ma na'lam, barang yang kami tahu, lazaba lahmuka ala jasadika, nescaya hancurlah daging engkau atas jasad engkau, wadamuka ala badanika, dan hancurlah darah engkau atas badan engkau. Ni macam bentuk kiasan lah. Dia macam kiasan. Dia kata Nabi, siapa yang lalu, mana-mana muslim yang lalu pada kubur orang Islam, kecuali orang yang dalam kubur tu dia akan cakap kepada orang yang lalu tu, kan? Mana yang dalam kubur tu cakap pada orang yang lalu, dia kata ya ghafil. Dia kata kita ni ghafil. Mana ghafil? Orang lalai. Ya ghafil, wahai orang lalai, dia kata, lau alimta ma na'lam, kalau kamu semua tahu apa yang kami tahu dalam kubur ni, apa yang kami rasa dalam kubur ni, kan, lazaba lahmuka ala jasadika, nescaya hancurlah ataupun mencailah daging kamu atas jasad engkau, dan mencailah lazaban yang sama dengan mencailah darah engkau ala badanika, daripada badan engkau. Ini nak bahasa kiasan lah, bahasa kiasan menunjukkan tentang kata bentuk azab. Nak menyatakan tentang macam mana dalam kubur tu seksa dia. Macam tu. Keadaan dalam kubur tu yang sempit. Kamu dah dengar-dengar kan? Yang bukan ahli yang soleh lah, ahli-ahli yang jahat, yang buat maksiat, yang mana kubur tu nanti kan dia punya menghimpit dia, kubur dia tu menghimpit dia dalam kubur tu, sehingga tulang dia tadi akan bertemu di antara satu sama lain. Tulangnya bertemu atau sama lain. Kita tak dengar. Tak dengar ya, kan? Takut kita. Baik, seterusnya, dan waqala alaihi salatu wassalam, innal abdal mu'min idza wudu'a fil qabri wa uqida wa qala ahluhu wa aqribauhu wa ihbauhu wa sayyidahu syarifahu wa amirahu, qala lahu malak asma ma yaquluna anta kunta sayyidan wa anta kunta syarifan wa anta kunta amiran, qala mayyit ya laitahum lam yakunu payudghatu daqata kan, payah nak sebut tuan. Kalimat Arab ni dia ada masa berat sebut. Macam dot, rin, to, ta, bertemu di antara di dalam satu kalimat. Ini memang berat nak sebut. Dia berat sebut. Dabtah. Susah nak sebut tu. Mana huruf-huruf yang berat bertemu dalam satu perkataan. Huruf-huruf berat.
Bertemu dalam satu kataan memang susah nak sebut. Seperti dabtah. Yahtalifu biha adla'uhu. Masya-Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma innal 'abdal mu'min." Sesungguhnya hamba yang mukmin, iza wudi'a fil qabri, apabila diletakkan dalam kubur, wa uqida, ataupun didudukkan dalam kubur. Wa qala ahluhu, dan berkatalah ahlinya, wa aqriba'uhu, dan juga kaum kerabatnya, wa ahba'uhu, dan juga kekasih-kekasihnya, wa sayyidahu, dan juga segala anak cucunya, wa syarifuhu, dan juga penghulu dia, hai syarif, wa amiruhu, dan juga raja-raja dia. Qala lahu, maka dikatakan baginya, dikatakan baginya, engkau raja, kau dulu raja, isma', dengar oleh kamu. Berkatalah malaikat bagi mayat tadi, isma', dengar oleh kamu, ma yaquluna, barang yang berkatalah mereka itu, anta kunta saidan, engkau dulu ketika hidup dalam dunia kamu ni merupakan said, wa anta kunta syarifan, kamu juga waktu duduk dunia kamu orang yang mulia, wa anta kunta amidan, kamu juga dalam dunia dulu waktu orang yang amir, ketua negara ke, ataupun yang berhormat kan, YB ke sebagainya kan, kamu dulu YB yang berhormat. Kita pun yang pencen-pencen tu YB juga, yang bersara kan, YB juga tu kan. Siapa pencen sini? Ramai yang dah pencen kan. Jadi berkatalah malaikat tadi kan, isma', dengar oleh kamu. Qala lahul malak, berkatalah malaikat, isma', dengar oleh kamu, ma yaqulu, barang yang berkatalah oleh mereka yang masih hidup, jadi keluarga dia tadi, anta kunta saidan, engkau dulu waktu hidup dunia engkau ni merupakan said, penghulu, wa anta kunta syarifan, kamu dulu duduk dalam dunia orang yang mulia, wa anta kunta amidan, kamu dulu dalam dunia kamu ni merupakan amir, ketua kan. Qala mayit, berkatalah mayat, kemudian berkatalah mayat, ya laitahum lam yakunu faidatul dabatah yahtalifu biha aslabuha. Dan kau raja kan, kiranya mudah-mudahan mereka itu tiada ada, maka dipicitkan atasnya akan sebagai picit yang berselisih dengan dia oleh tulang rusuknya. Berselisih akan tulang rusuknya lah. Ini nak nyata tentang, orang kata ini jenis macam mayat-mayat yang engkar pada Allah lah kan, si mati yang buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi malaikat kata, kau dulu dekat dunia orang muliakan kau, orang respect kau ni kan, harta banyak, kedudukan, pangkat dan sebagainya. Sekarang ni kau dah berada dalam kubur. Okey, jadi adik keluarga kau semua menangisi akan pemikiran kau. Okey, qala al-mayit, berkatalah mayat, ya laitahum, bagai wahai celakalah mereka itu kan. Maka dipicitkan atasnya akan sebagai picit yang berselisih dengan dia akan tulang rusuknya si mati tadi, si mayat yang dalam kubur. Tapi mayat-mayat yang waktu dunia dulu banyak mengerjakan kemungkaran dan juga kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waqala alaihi salatu wasalam, qala Allah Ta'ala, ya Isa, kam min wajhin sabihin wa badanin sahihin wa lisanin fasihin wadan baina atbaqin nirati yasihu, baina atbaqin niran yasihu. Sabda Nabi SAW, firman Allah Ta'ala, hai Isa, berapa daripada kamu yang elok dan badan yang sihat dan lidah yang fasih, okey, kemudian besok hari antara beberapa lapis api neraka menjerit-jerit ia. Wadan baina atbaqin niran yasihu, besok dia akan berada di lapisan neraka kan, kemudian menjerit-jerit. Ini pun sama jugalah.
nak cerita tentang balasan orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Yang mana hidup dalam dunia dulu kan, waktu hidup dalam dunia wajah dia elok, wajihin sabihin, wajah dia cantik lawa dunia. Wa badanan sahihin, badan dia waktu sihat dan dunia lu sihat je, tapi enggan buat ibadah. Gitu. Kemudian lisan fasih, bila bercakap fasih. Bila bercakap je orang pun tercongang bila cakap kan. Takjub dengan bercakap. Tapi belum tentu betul. Belum tentu betul pada cakap, tapi cakap ramai lagi kan. Pandai menarik. Besok akhirat besok kan, wadan baina atbaqin niran, kata Nabi. Besok dia berada di antara lapisan api neraka. Yasihu, dalam keadaan dia menjerit-jerit, minta tolong dan juga bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tuan? Cukup? Masuk insya-Allah. Dah. Belum? Insya belum pergi. Okey, belum lagi. Kita teruskan. Dan sayugianya hendaklah memilih menanamkan mayat itu serta kaum yang solihin. Sayugianya hendaklah memilih menanamkan mayat itu serta kaum yang solihin. Mayat, tanam mayat itu tempat-tempat orang yang soleh. Dapat pula orang kata kubur sebelah Tok Imam yang soleh. Dapat pula sebelah hafiz Quran. Nampak? Sebelah dengan Quran yang telah meninggal dunia dulu, kena mati, kita pula sebelah dia. Masya-Allah kan. Tenang kan. Tapi masalah kalau sebelah itu dalam dunia, waktu dunia dulu, contohnya peminum arak, zina dan sebagainya. Macam mana orang kalau duduk sebelah itu? Gitu. Ataupun waktu dunia tu kan suka bergaduh, orang suka bergaduh, bercokik, bertokak orang tu. Bila mati kubur sebelah dia. Kau dia tu bergaduh pula dalam kubur pula. Saya tak selesai lagi. Kan? Ini saya tambah lah. Saya tambah kan. Tapi ada kadang berlaku macam tu. Waktu duduk dalam dia, kerja ada orang tu cokik lah. Tak habis-habis cokik, bergaduh kerja. Pantang berjumpa, bergaduh. Lalas bila mati, so sebelah. So sebelah. Kau sebelah ni kan. Gitu. Ada berlaku ni? Ya ke? Bergaduh ke dia? Tak bergaduh. Okey lah. Okey lah tu. So sebelah. Gitu. Rocky dia. Ni takut ni yang suka bergaduh ni. Atau dia bergaduh. Kita ingat dia ingat kau kubur kau masuk jauh pada kemudian. Kita takkan jumpa dah kita. Lalah bila mati so sebelah doktor-doktor kan. Macam mana kan? Tu pasal Allah Ta'ala. Baik, seterusnya riwayat daripada Abu Sa'id Al-Malini itu tak? Dan Abu Bakar Al-Kharaiti daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya berkata ia telah menyuruh akan kami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahawa kami tanam akan segala yang mati daripada kami di tengah kaum yang salihin. Maka bahwasanya orang yang mati itu menyakiti mereka itu dengan jiran yang jahat, seperti menyakiti akan dia oleh orang yang hidup. Berkata ia telah menyuruh akan kami oleh Nabi SAW bahawa kami tanam akan segala yang mati daripada kami di tengah kaum yang salihin, orang soleh. Maka bahawasanya orang yang mati itu menyakiti mereka itu dengan jiran yang jahat, seperti menyakiti akan dia oleh orang yang hidup. Semana kalau seandainya jiran ahli kubur tu, jiran tu jahat di dunia dulu, semana dia akan menyakiti jiran dia yang soleh yang terdapat dalam di alam kubur. Di alam kubur kan ada satu video kan, ada seorang budak kan,
Ada seorang budak tu, dia dah mati dah 2 tahun lepas saja dia. Jadi ayah dia, budak ni dia hafal Quran, perempuan, hafal Quran. Dia hafal Quran. Jadi ayahnya bermimpi minta supaya dialihkan kubur dia. Minta dialihkan kubur dia. Ada video lah, tunjuk. Okay. Tapi bukan di Malaysia lah, di Arab terserap saya. Jadi minta ayah dia gali balik kubur dia. Itu gali balik kubur dia. Dapat keizinan gali kubur dia. Cantik jasad anak Ali, perempuan, bersih. Dia dah meninggal 2 tahun lepas terserap saya lah. Macam tu, selepas tu. Jadi anak dia kata dia minta alihkan sebab jiran dia tu di alam kubur tu, jiran dia tu ahli maksiat, minum arak, tidak solat, terserap saya, dia tak solat. Jadi dimintakan dialihkan kubur dia. Macam itulah. Jadi mana di alam kubur pun ada suasana yang begitulah, bukan gitu. Kita minta jiran kita besok tu jiran yang baik dengan jiran yang tak baik. Kita tak tahu kan. Macam tu. Dan riwayat Abu Naim akan hadis yang marfu', hadis Nabi yang marfu' hadis Nabi lah. Apabila mati seorang, maka baikkan oleh kamu akan kafannya, dan segerakan oleh kamu akan meluluskan wasiatnya, dan dalamkan oleh kamu akan kuburnya, dan jauhkan oleh kamu akan dia daripada jiran yang jahat. Sembah mereka itu, ya Rasulullah, adakah memberi manfaat jiran yang soleh pada akhirat? Sabda Nabi, kan, adakah memberi manfaat pada dunia? Adakah memberi manfaat dia pada dunia? Maka sembah mereka itu. Bahkan sabda Nabi, demikianlah memberi manfaat dia di akhirat. Demikian juga memberi manfaat di akhirat ataupun di alam kubur lah, alam kubur. Dia tengoklah siapa jiran dia. Tapi pula jiran yang ngam kan dunia tu, bagus lah. Dan daripada siapa tu? Daripada apa? Said Al-Malini dah. Said Al-Malini dah sudah kan? Daripada riwayat Abu Naim dah. Dan dari sinilah. Dan daripada sinilah kan disunatkan ulama bahawa mengqasad manusia dengan hampir kubur orang salihin dan ahli al-khair, ahli kebajikan, kerana mengambil berkat dengan mereka itu dan menjadikan tawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat mereka, dengan amalan soleh, amalan soleh. Dan riwayatkan bahwasanya seorang perempuan ditanamkan dia di sisi seorang yang fasik, dan adalah ia daripada orang yang solehah. Maka datang ia kepada ahlinya pada tidurnya, dan berkata ia bagi ahlinya, tidakkah kau dapat tempat hendak tanam akan daku daripadanya, melainkan di atas furnun, tempat bakar roti. Tidakkah kau dapat tempat hendak tanam akan daku daripadanya, melainkan di atas furnun, tempat bakar roti. Maka mencari-carilah oleh ahlinya akan tempat itu, dan bertanya mereka itu daripadanya. Maka berkatalah mereka itu, mudah-mudahan dikenaki dengan furnun, tempat bakar roti itu ialah si anu yang fasik. Maka dikeluarkan dia daripada berjiran dengan dia, yakni dipindahkan mayatnya daripada tempat itu, dan tiada mengingkar atas mereka oleh seorang daripada ulama pun. Tiada mengingkar kan ulama. Macam cerita tadi tu. Cerita tadi. Dapat jiran yang tak elok. Ahli kubur berjiran dengan yang ahli fasik. Jadi diumpamakan seperti ditanam di atas tempat bakar roti. Macam tu keadaannya. Panas lah kan? Panas lah. Menggelitil lah. Jadi terancamlah si mayat tadi, sifatkan oleh jirannya yang buruk perangai dia. Jadi dia minta dialihkan. Dialihkan ke tempat yang lebih baik. Dan demikian lagi ditanam akan seorang badui. Kemudian melihat akan dia oleh anaknya dalam tidurnya.
Maka berkata anaknya, apa diperbuat Allah Ta'ala dengan dikau? Maka katanya kebajikan. Malaikat bahasanya engkau tanam akan dagu di hadapan si anak yang fasik. Maka tiap-tiap sedikit yang menyata akan dia, hasillah bagiku terkejut dengan dia daripada berbagai sesaan dia, daripada berbagai sesiaannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awalu manazil ataupun manzil min manazil akhirah wa akhiru manzilin min manazil dunya. Kubur itu permulaan tempat berhenti daripada beberapa tempat akhirat dan tempat akhir tempat daripada segala tempat dunia. Dan akhir tempat daripada segala tempat dunia. Habis, wallahu alam. Sampai situ pengajian kita malam ni. Tandalah. Musuh apa tadi? 192. Okey, 192 tengah. Okey, sampai situ. Wallahu a'lam bissawab. Dah. Boleh tutup kan? InsyaAllah sekian. Jadi di sini